Hi guys, welcome back to Bergejat. Ini adalah Unihertz Titan Slim, smartphone yang agak rare dan unik jika kita nak bandingkan dengan smartphone moden zaman sekarang ni. Itu sebab smartphone ni masih lagi memiliki physical QWERTY keyboard. Sepanjang gunakan smartphone ni, dia memang mengimbau kembali zaman BlackBerry yang dulu, zaman 10 tahun yang lepas. Jadi kalau korang pernah melalui zaman BlackBerry tu, kemudian guna smartphone ni, korang mesti akan rasa throwback sikit lah. Mesti korang punya hati tu akan rasa sejuk sikit disebabkan ada kenangan-kenangan manis yang lama lah. Klise gila ayat ni. Dan walaupun nama dia ada slim, tapi phone ni taklah begitu slim. Dia agak tebal sebenarnya. Memang terasa bulky dekat tangan kalau kita pegang smartphone ni. Dan tengok bahagian depan dia, dia ada ukuran skrin yang sangat kecil lah, which is 4.2 inci. Jadi kita semua mesti tahu kenapa dia punya display ni memiliki ukuran yang sangat kecil, which is 4.2 inci je. Itu sebab dia punya bahagian depan ni, bahagian display, dia berkongsi dengan physical keyboard. Jadi sepanjang gunakan smartphone ni untuk typing, sepanjang gunakan keyboard dia, aku punya muscle memory ni memang tak boleh nak catch up lah. Memang kalau typing guna keyboard kat smartphone ni, serius, slow gila. Sehari dua hari tu memang macam budak baru pertama kali nak belajar typing. Memang slow gila nak typing menggunakan physical keyboard ni. Dan bila nak typing tu, kita kena letak sedikit effort, kena letak sedikit usaha untuk tekan setiap huruf pada keyboard ni. Sebab physical keyboard kan, kenalah tekan kuat sikit. Dan setiap kali picit dia punya keyboard ni, dia punya vibes tu macam pada zaman BlackBerry dulu lah. Serius, kalau korang pernah gunakan BlackBerry dan gunakan smartphone ni, memang korang akan rasa satu vibes yang berbeza berbanding guna smartphone yang biasa. Apatah lagi kalau korang dulu ada kenangan minta awet BB pin, mesti korang akan lebih rindu lah. Baiklah, kalau tengok spesifikasi dia ni, tak adalah padu sangat jika nak bandingkan dengan harga jualan dia. Yang mana dia menggunakan chip daripada MediaTek, iaitu Helio P70. Kemudian RAM dia 6GB, just nice je. Dan dia ada internal storage yang bagi aku dah cukup besar lah, iaitu 256GB. Jadi, apa kita boleh harapkan dengan sebuah MediaTek Helio P70? Memang tak boleh nak harapkan sangat lah. Sebab itu chipset yang lama, kemudian dah jarang smartphone harga atas RM1,000 menggunakan Helio P70. Tapi dah nama pun smartphone yang rare, smartphone yang unik, so mungkin diorang tak tekankan sangat dengan performance smartphone ni. That's why diorang decide untuk guna je Helio P70. Dan sepanjang gunakan smartphone ni, dia punya performance taklah teruk sangat untuk tugasan harian. And Unihertz memang buat smartphone ni, memang cipta smartphone ni bukanlah untuk gaming, tapi lebih kepada communication lah, communication purpose. So untuk buka Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, memang terasa lancar je dekat smartphone ni. Cuma apa yang aku perasan, kalau nak buka aplikasi tu, dia tak smooth sangat lah. Dia ada sedikit loading kalau nak buka sebarang aplikasi. Untuk storage rasanya tak ada masalah, cuma chipset je lah agak lemah sikit. Tapi sejujurnya kalau kita dah beli smartphone ni, dah guna smartphone ni, sudah semestinya lah kita bukan gunakan dia untuk tujuan gaming. Memang tak berbaloi pun untuk tujuan gaming kat phone ni. Dia lebih kepada communication purpose lah. Dan dia lebih kepada orang yang suka benda-benda yang klasik, benda-benda yang lama, nak kembalikan semula vibes yang lama, atau kepada orang yang dulunya tak sempat nak merasa zaman physical keyboard macam ni. So sekarang ni dia nak try, mungkin dia akan cuba smartphone ni. Dan sepanjang gunakan smartphone ni untuk scrolling Facebook, scrolling Instagram, TikTok dan sebagainya, memang tak ada masalah. Yes, untuk scrolling kat smartphone ni, dia terasa lancar je lah. Yang mana kalau kita guna smartphone yang biasa, smartphone yang modern pun, kita banyak buat apa? Scrolling kan? Yes, dekat smartphone ni memang tak ada masalah untuk kita scrolling. Dan bercakap mengenai scrolling ni, dia punya keyboard bukan sekadar keyboard, dia ada features yang berguna juga, yang mana kita boleh scrolling pada keyboard dia ni. Dah lah screen dia ni kecil, kemudian kalau kita nak scrolling kat kecil ni, memang kacau lah kan. Lagi-lagi kalau korang yang jari besar tu, memang penuh lah dia punya display ni. Jadi dengan ada features yang macam ni, dia mudahkan kita lah, mudahkan pengguna untuk scrolling. Dan dekat keyboard dia ni ada fingerprint scanner yang merangkap sekali dengan home button. Cuma yang tak bestnya, yang masalah besarnya adalah dia sangat sensitif. Kalau kita tersentuh sikit je, time kita scrolling tu tersentuh sikit, dia terus pergi kepada home screen.
memang sensitif gila, memang mengganggu apabila kita nak scrolling pada dia punya keyboard ni. Tapi jangan risau, ada obat dia yang mana kita hanya perlu tukar setting dia kepada double press untuk pergi home screen. Oh ya, untuk sistem operasi smartphone ni dia masih lagi menjalankan Android 11. Yang mana Android 11 tu sebenarnya agak lapuk untuk smartphone pada tahun 2023 ni. Dan aku ada tanya pada pihak Unihertz, adakah Titan Slim ni akan dapat update pada Android 12 ataupun tidak? Diorang jawab tak tahu web. Diorang kata diorang tak pasti lagi sama ada Titan Slim ni akan dapat update ataupun tidak. And diorang kata kalau diorang jumpa bugs yang terlalu susah, terlalu besar lah untuk smartphone ni, bugs yang degil, diorang akan update kepada Android 12. Itu jawapan yang dibagilah daripada Unihertz. Aku ada email diorang punya team, diorang kata sedemikian. Jadi pada pendapat aku, Unihertz dah sewajibnya, secepatnya untuk berikan software update lah kepada Titan Slim ni. Ada isu ke tak ada isu, korang dah sewajibnya lah berikan Android yang sedikit latest lah untuk korang punya Titan Slim ni. Dan walaupun phone ni tak sesuai untuk tujuan gaming disebabkan display dia yang kecil dan juga chipset dia yang lemah, tapi aku ada cuba untuk mainkan Genshin Impact. Hasil dia memang mengecewakan lah, walaupun aku dah tahu apa yang bakal terjadi. Tapi dia taklah teruk sangat sampai tak boleh main game Genshin Impact kat smartphone ni. Dia still boleh, cuma performance dia tak stabil. Performance dia memang kacau bilau sikit lah. Dan takkan seronok pun kalau main game Genshin Impact ataupun main game yang lain pada smartphone ni disebabkan display dia yang kecil. Untuk bateri dia pula, Titan Slim ni memiliki kapasiti bateri sebesar 4100 mAh. Dan disebabkan ukuran display dia yang kecil, jadi sedikit sebanyak membantulah untuk kurangkan daya penggunaan bateri. Dan sepanjang gunakan smartphone ni, sejujurnya dia punya bateri ni boleh tahan jugalah. So far memang cukup untuk kegunaan seharian. Cuma dia punya pengecasan je lah, memang slow gila. Pengecasan yang dia support ni cuma 10 watt sahaja. Memang agak demam sikit lah kalau nak cas penuh pada Unihertz Titan Slim ni. So far untuk cas smartphone ni, aku akan cas sebelum tidur lah. Lantak lah overcharge ke apa ke. Sebab memang lambat gila weh kalau kita nak cas pada bangun tidur tu kemudian nak cas smartphone ni. Memang demam lah nak tunggu bateri smartphone ni penuh. Baiklah, untuk kamera dia pula, ini point yang agak lemah juga untuk smartphone ni, yang mana dia cuma ada 2 kamera saja, iaitu 48 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Cuma untuk hasil gambar pada smartphone ni, dia lebih baik berbanding apa yang aku jangkakan lah. Aku ingat dia punya gambar ni akan teruk gila, tapi tak, dia still dapat berikan detail yang tajam, detail yang baik. Cuma warna je lah memang agak pale sikit. Dia punya image processing ni, dia tak banyak pengolahan yang dia buat. Dia macam asal ada je. Dan kalau kita nak compare hasil gambar smartphone yang harga 1500 ke bawah, yang smartphone daripada Oppo, Realme, Vivo semua tu, lebih cantik lah berbanding dengan smartphone ni. Tapi itulah, kembali kepada fitrah smartphone ni, kenapa Unihertz cipta dia dan kenapa kita sanggup nak beli smartphone ni. Aku rasa bukan disebabkan performance dia yang padu, bukan kita nak cari performance yang padu ataupun kamera yang top notch, tapi adalah sebabkan dia punya QWERTY keyboard ni. Tak banyak brand lain yang akan buat QWERTY keyboard pada physical keyboard pada smartphone ni lah. Kita semua tahu kalau brand contoh macam Realme, Vivo, OnePlus, Nothing dan sebagainya buat physical keyboard, mungkin tak ramai akan belilah korang punya smartphone. So, korang tak nak buat satu investment yang sia-sia. Jadi, untuk pengguna yang inginkan keyboard QWERTY yang klasik macam ni, kita kena go for brand yang rare macam ni lah, which is Unihertz. Memang susah nak dengar brand Unihertz dekat Malaysia ni. Dekat Europe mungkin famous dia punya brand, dan nak beli pun kita kena beli dekat website dia ataupun dekat Shopee. Aku ada jumpa dekat Shopee orang jual Titan Slim ni, dia punya harga agak tinggi juga sebenarnya. Jadi adakah ianya berbaloi ataupun tidak, ianya bergantung kepada kita lah, kenapa kita nak beli smartphone yang pelik, smartphone yang rare macam ni. Kalau korang suka benda yang berbeza sikit daripada yang lain, mungkin Titan Slim ni adalah jawapan dia. Nak cuba-cuba guna smartphone yang ada QWERTY keyboard ni pun tak ada masalah, sebab dia punya smartphone ni just nice jugalah untuk kita buat tugasan harian. Nak jadi second smartphone korang pun okey je untuk Titan Slim ni. Cuma kalau dapat lagi murah, lagi baiklah, sebab dia tak ada pasaran rasmi kat Malaysia.
Kalau korang jumpa yang lebih murah, lebih baguslah untuk sekadar mencuba ataupun untuk sekadar jadikan smartphone yang nombor 2. So, nampaknya ini saja video untuk Titan Slim UniHertz ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.